Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan bisikan dan nur. Bisikan ni adalah perkara-perkara gaib yang datang pada kita apabila hijab kita ni terbuka. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni di setiap masa dia berhubung dengan kita. Tapi disebabkan oleh mata hati kita ataupun basirah kita ni terhijab dengan dosa-dosa kita, maka kita tak dapat mengesan bisikan-bisikan tu ataupun perkara-perkara gaib yang datang kepada kita yang berupa petunjuk ataupun amaran dan sebagainya. Jadi apabila kita memulakan perjalanan rohani kita dan kita mula buat penyucian pada diri kita, maka hijab tu akan dibuka. Apabila hijab dibuka ni, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang buka hijab, bukan kita manusia kan, tetapi melalui proses penyucian. Dan dengan kehendak Allah, maka bisikan-bisikan tu kita akan jumpa di alam malakut, di alam jabarut kan. Jadi bisikan-bisikan ni dia ada beberapa jenis bisikan lah kan. Pertama daripada Allah melalui malaikat kan, ataupun bisikan daripada nafsu kita, bisikan daripada korin kita, bisikan daripada jin, iblis, setan kan. Sebanyak bisikan-bisikan tu memang betul lah. Kita kena tengok sandarannya adalah kepada syariat. Tapi ada juga benda-benda yang benda tu kita tak boleh nak rujuk kepada syariat. Contoh kan, datang benda-benda gaib. Benda gaib tu tak ada kaitan dengan syariat kan. Benda perkabaran gaib ke apa kan. Jadi bab bisikan dia adalah suatu proses semasa penyucian kita. So dia adalah satu RNR lah kan, satu RNR. So bila kita tempuh satu persatu tu, kita melalui pengalaman diri kita akan kenal pasti yang mana daripada daripada Allah, yang mana daripada nafsu kita, yang mana daripada bisikan syaitan. Semasa awal-awal perjalanan tu, orang kata tengok kepada lintasan pertama. Lintasan pertama ni merujuk juga, kita faham tak faham, lintasan pertama ni dia merujuk kepada suasana hati kita. Juga kalau hati kita tenang dalam keadaan kita ingat Allah dan kita tak fikir pun benda tu, kita tak sempat fikir, tapi terus datang satu petunjuk, maka itu bolehlah kita katakan sebagai satu lintasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Macam contoh, kita semua tahu kan, biasa orang yang dah terbuka hijab semasa di alam malakut dan di alam hingga ke alam jabarut, apabila kita dah terbang ke sana sini tu kan, macam contoh apa SB alami sendiri. SB pernah pergilah kan atas sahabat lah, seorang sahabat tu dia minta SB pergi tempat dia bertapa kan. So SB makrifatkan diri, SB pergi tu, SB nampak satu kawasan yang cantik sangat daripada atas ke bawah. SB tengok macam bukit kan. Lepas tu semakin ke bawah SB nampak air terjun. SB tak sempat fikir apa-apa. SB terus tanya, di tempat mana? Tanya dalam hati lah kan. Tempat apa cantik. Tapi dia terus jawab Uluyam. So maksudnya kita sebenarnya dalam konteks itu kita sedang berdialog dengan dalam diri kita. Ada pecahan-pecahan diri dalam diri kita. Kat situ semua tu kita jumpa. Cuma kita ambil masa untuk kita faham. Pada masa tu kita tak faham lagi. Bila kita dah lepasi baru kita akan faham. Itu adalah bisikan-bisikan lah. Bab nur ni adalah petunjuk kan. Satu hal petunjuk, kita boleh katakan sebagai petunjuk, kita boleh katakan sebagai ilmu, dan kita boleh katakan dia adalah hakikat diri kita, hakikat diri sebenar diri kita, hakikat diri asal, diri yang ditajalikan, yang Allah Ta'ala abadkan kita kan, diri yang diwujudkan. So itu adalah nur, diri nur kita yang sebelum kita dijadikan roh kan, sebelum kita lahir ke dunia ni kan, kita kan duduk di alam mak kita, alam ayah kita kan.
Dan dulu kita duduk di alam roh kan. Sebelum di alam roh tu kita di alam nur. So nur tu adalah asal kejadian kita sebelum kita datang daripada uh, penzahiran kan, tajalli yang Allah buat diri kita ni lah. Maksudnya nur kat situ boleh juga merujuk kepada diri sebenar diri kita. Jadi dia adalah berbeza dengan bisikan. Dan kalau kita selami peringkat diri kita kan, bila kita jumpa diri, pecahan-pecahan diri kita, kita jumpa diri roh kita akan jumpa diri nur kita apabila kita memasuki alam lahud. Macam itulah secara ringkasnya.